A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khadaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita buka pengajian kita pada malam yang penuh berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dihormati barisan jawatan kuasa Surau An-Nur, Villa Kesuma, seterusnya muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah limbayung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan fardu maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita sama-sama bertemu untuk kita menyambung sesi perbincangan ilmu tajwid kita, yang mana kali terakhir kita bertemu adalah pada bulan Mei ya. Bulan Mei ya. Bulan Jun tak dapat. Kebetulan minggu kuliah tu minggu korban Minggu korban mungkin minggu korban di balik kampung balik kampung, takut balik kampung ni. Terutamanya ke belah pantai timur ni. Takut nak menjanji dengan orang. Sebab patut travel balik 7-8 jam, takut jadi 12-13 jam. Jadi tak apalah, kita jumpa minggu bulan depan lah. Memang balik hari Ahad di sini, cuma takut tak boleh nak jangka kan, kita tolak pagi. Tapi saya sampai hari tu pun kebetulan saya pun turun lambat. Biasalah dah balik kampung ni kan, janji nak turun lepas subuh. Lepas subuh ada pak saudara datang, mak saudara datang, sembang. Dekat tengah hari juga baru bertolak. Biasalah tuan-tuan sekali-sekala balik kampung. Jadi pada malam ni kita nak sambung pelajaran yang ketiga, iaitu pada muka surat 15. Okey. Yang mana pada pengajian yang lalu kita dah sentuh ataupun kita dah selesai membicarakan tajuk tentang nun sakinah dan juga tanwin. Dan kita sebut, apabila kita sebut nun sakinah dengan tanwin, bila kita sebut nun sakinah, dia mesti kena dengan tanwin. Dia mesti kena pairing dengan tanwin. Sebab apa? Sebab kaedah dia sama. Semua hukum hakam yang ada dalam nun sakinah ialah sama juga hukum hakam yang ada dalam tanwin. Sebab apa? Sebab bunyinya sama. Kalau nun sakinah bunyinya an in un, sama juga kalau tanwin pun bunyinya an in un, ban bin bun, tan tin tun. Itu kita dah bincang pada kelas yang lalu. Dan hari ini kita nak sambung kepada tajuk seterusnya, iaitu mim sakinah. Tapi mim sakinah ni dia tak adalah tanwin ke apa ke, tak ada. Sebab dia dengan sendirinya. Sebab bunyi mim sakinah ini, bunyi dia je lah bunyi, tak ada bunyi lain. Okey, tu beza bila kita sebut. Kenapa nun sakinah tu dia mesti ada tanwin? Sebab nun sakinah dengan tanwin bunyinya sama. Manakala bila kita bincang tentang mim sakinah ataupun mim sukun ataupun mim mati, tu semua samalah tuan-tuan. Pelajaran 3 ni melibatkan mim sakinah, mim sukun, mim mati ataupun mim yang tidak berbaris. Siapa jawab berbaris tadi? Oh, mantap memang.
Kurang-kurang ada ada rasa apa, berbunga hati ini. Bila kita sebut tentang nun sakinah atau nun sukun atau mim sakinah, mim sukun, apa maksud dia? Maksudnya mim yang tidak berbaris, tapi kita baca mim itu dia bersambung dengan huruf sebelumnya yang berbaris. Itu masuk sakinah. Kan mim tu tak ada baris. Baris dalam Al-Quran kita ada berapa? Ada 6. Baris atas, baris bawah, baris depan. Baris atas 2 di atas, baris 2 baris di bawah, baris 3 baris di depan. Itu je baris dia. Kan? Dan sakinah ni bagaimana? Sakinah ini ialah apabila kita baca huruf tu yang sukun, tapi kita baca bagaimana? Kita baca dengan baris hukum sebelumnya, ataupun kita bersambung dengan huruf sebelumnya yang berbaris. Contohnya macam kalau tengok mim ni kan, am, im, mim tu ada baris? Tak ada baris, betul? Cuma nanti kita akan sebutlah, ataupun kita akan cerita ada tempat-tempat mim yang sukun ataupun nun yang sukun dulu kita kata ada tempat-tempat yang bertanda. Bukan baris, tanda. Dia bertanda. Ada tempat pula dia tidak bertanda. Dan dulu kita dah bincang dengan panjang lebar bila kita sebut tentang nun sakinah, tentang tanda-tanda yang kita sebut tu kan. Ada tanda yang diletakkan tanda izhar, ada tempat yang dia tidak letakkan tanda tapi huruf sebelum lepasnya ada tanda sabdu. Benda yang sama pun kita boleh aplikasikan kepada mim sakinah yang kita akan bincang pada malam ini. Sebab tu dulu kita ambil masa yang agak lama kita nak bincang tentang tanda-tanda tu. Sebab bila kita faham tentang tanda-tanda, yang kejap lagi kita akan cerita lagi sekali, nanti tuan-tuan akan faham, oh tanda ni sebenarnya dia bukannya baris, tetapi dia sebenarnya memberi isyarat hukum-hukum yang kita nak sebut kejap lagi. Okey? Baik, yang pertama kita tengok pelajaran 3. Apabila pelajaran 3 ini maksudnya mim sakinah ataupun mim sukun ataupun mim mati, pembahagiannya ada 3. Berbeza dengan apabila kita sebut pada nun sakinah ada 4, betul? Ada idgham, ada ikhfa, ada izhar, ada iqlab. Okey. Manakala bagi mim mati ini dia ada 3 saja. Dia yang tak ada iqlab. Iqlab ini special bagi hukum nun sakinah. Jadi yang ada bagi mim sakinah dia ada 3, iaitu dinamakan sebagai idgham syafawi. Kalau nama penuhnya lah, idgham syafawi. Seterusnya disebut juga ikhfa syafawi. Sama juga, cuma dalam buku kita tak letak lah. Okay? Dan yang ketiga dinamakan sebagai izhar syafawi. Sama juga. Kenapa nama dia syafawi? Adakah yang menemui kaedah pembacaan ini Safawi Rasid? Tidak tuan-tuan. Dinamakan syafawi kerana huruf mim ini ialah huruf yang keluar daripada mim. Keluar daripada mana tuan-tuan? Kita dah bincang sebelum ni. Boleh buka pelajaran 1 tuan-tuan. Boleh buka pelajaran 1, tengok mim, huruf mim keluar daripada mana? Daripada bibir. Okey. Ada orang boleh buat keluar bunyi mim keluar daripada selain pada bibir? Kalau ada, saya boleh belanja RM50. Siapa boleh sebut am tanpa merapatkan bibir dia? Boleh tak? Cuba. Ada boleh? Alhamdulillah, selamat RM50 saya malam ni. Tak ada. Kalau ada, debar juga kan. Buat-buat tiba ada boleh sebut. Tak boleh tuan-tuan. Sebab mim itu tempat keluar dia pada bibir. Dan bibir ini kita namakan sebagai syafawi. Syafawi itu maksudnya bibir. Syafawi. Jadi bila kita sebut idgham syafawi, maknanya idgham yang berlaku pada bibir. Ikhfa syafawi, ikhfa yang berlaku pada bibir. Dan izhar syafawi, izhar yang berlaku pada bibir. Tapi kenapa dalam pelajaran mim ini dia tak letak syafawi itu? Sebab bila kita sebut tentang mim, semuanya jelaslah bahawanya semuanya melibatkan dia sama semua syafawi. Sebab tu dia tak ada. Berbeza bila kita tengok pada apa nama tu? Pada
pada pelajaran 2. Oh sorry, dalam 2 ni pun tak ada tulis juga Oh dia pun tak tulis juga tak tulis juga nama belakang, nama penuh dia tu. Tapi tak mengapa tuan-tuan okey. Cuma kita nak tahu je lah kenapa sebut syafawi, sebab kadang-kadang kita confuse. Apa beza ikhfa syafawi dengan ikhfa hakiki? Maka ketahuilah, apa segala hukum yang namanya di belakangnya syafawi, maka dia akan melibatkan huruf mim. Mudah saja kan. Kalau ikhfa, kalau huruf dalam bab nun sakinah, izhar dinamakan sebagai izhar halqi. Sebab apa? Izhar bagi huruf-huruf yang keluar daripada halqum. Ikhfa hakiki. Kemudian idgham, idgham dia lain lah, dia ada idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah. Tapi bila pelajaran melibatkan mim sakinah, semuanya syafawi. Okey, baik. Jadi dia ada 3. Yang pertama idgham, yang kedua ikhfa, yang ketiga izhar. Mudah je tuan-tuan. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Kita mula daripada kanan tuan-tuan. Yang pertama namanya idgham. Okey, idgham syafawi, dan kita tengok kotak di bawah. Di bawah tu ada mim. Tengok kotak di bawah kotak mim tu. Juga di situ diletakkan nama idgham mutamathilain. Kerana apa? Kerana juga namanya selain daripada idgham syafawi, juga dinamakan idgham mutamathilain. Sebab apa? Sebab mutamathilain itu ialah idgham yang berlaku apabila bertemu dua huruf yang sama. Jadi di sini idgham syafawi ataupun idgham mutamathilain ialah keadaan apabila mim yang sukun bertemu dengan huruf mim. Mudah aja. Okey, tengok di bawah tu kan ditulis mim bertemu mim, maka masuk dengan dengung ataupun dibaca dengan dengung, dan juga dinamakan sebagai idgham mimi. Juga ada nama lain. Nama dia banyak. Nama dia idgham syafawi boleh, idgham mutamathilain boleh, idgham mimi pun dia juga. Okey, selesailah. Nanti kita tengok contoh. Akan kejap lagi tengok contoh dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhfa. Atau mungkin kita tengok contoh dulu boleh. Kita tengok contoh dulu tuan-tuan. Kita tengok muka surat sebelah. Contoh dia pada muka surat 16. Okey. Contoh yang pertama ialah pada kalimah ataupun pada ayat walakum ma kasabtum. Dan cara bacaan ni bagaimana? Cara bacaan dia mudah saja tuan-tuan. Kita baca dengan kadar 2 harakat. Dengung di situ, dan di situ kena tutup rapat-rapat mim tu. Sebab sempurna mim ni dia kena tutup rapat. Walakum ma, ada tekanan sikit. Dia tekan sikit, baru dia sempurna mim tu. Dia tak boleh walakum ma, tak boleh. Dia kena rapat. Walakum ma, ada rasa tekanan sikit pada mulut tu. Okey, walakum ma kasabtum. Cuba. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua di bawah tuan-tuan, bukan ke kanan, bukan ke kiri tu, di bawah. Fatusibakum minhum, fatusibakum minhum. Dan sebenarnya dalam ayat itu ada 2 tempat. Perasan tak? Ada satu lagi pada kalimah seterusnya. Fatusibakum minhum ma'arrah. Nampak? Yang pertama kum minhum, yang kedua pada hum ma'arrah. Okey? Okey. Itu contoh-contoh lah yang ada dalam Al-Quran apabila melibatkan idgham syafawi ataupun idgham mutamathilain ataupun idgham mimi.
Okey, ketiga-tiga nama tu. Kita kembali kepada muka surat ke-15, tuan-tuan. Bagaimana pula yang kedua, ikhfa? Yang kedua, hukum yang kedua, ikhfa, dia melibatkan apabila mim yang sukun ataupun mim sakinah atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Di sini tadi idgham bertemu dengan mim, manakala ikhfa pula bertemu dengan huruf ba. Dan apa nama tu, hukumnya namanya seperti mana kotak bawah tu, namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Dan bacaannya bagaimana? Bacaannya disebabkan namanya ikhfa, maka dia samar-samar dengan dengung. Okey. Samar-samar dengan dengung ni maknanya dia bunyi macam mim. Okey, tapi dia tak boleh sebut macam mim. Tadi kita sebut mim kan? Fatusibakum, tutup rapat mim. Tapi apabila dia ikhfa, dia tak boleh tutup dengan rapat. Dia kena ada sedikit terbuka mulut ini, sama macam kita sebut iklab. Kita sebut iklab kan, min ba'di ma ja, kan, min ba'di. Dia bunyi macam mim, tapi bukan mim. Dia kena buka sikit mulut, ataupun kena tak boleh rapat bibir itu, sebab dia ikhfa. Yang ini dia mencabar sikit. Okey, kita tengok contoh dia, boleh? Kembali kepada muka surat 16. Maka contoh yang pertama yang di atas tu, tengok belah kiri tuan-tuan, iaitu pada ayat wa ma hum bimu'minin. Okey, tengok saya baca tuan-tuan, kena buka sikit. Dia tidak tepat kalau kita baca wa ma hum, ini mim, kena buka sikit. Wa ma hum bi, kita rasa macam ada sikit-sikit udara boleh meniti di bibir. Ayat macam tu kita rasa sendiri. Dia jangan kita tutup kedap sampai udara tu tak keluar, itu mim. Kena benarkan sedikit angin keluar. Okey, cuba wa ma hum bimu'minin. Cantik. Okey. Contoh yang kedua ialah pada, tengok baris ketiga tuan-tuan, yutafu alaihim bisihaf. Yutafu alaihim bisihafim min dhahab. Okey. Dan contoh yang terakhir, tengok bawah tu, wa ma lahum bidzalik. Okey. Jadi dia bunyi dia macam, kita nak sebut macam mim, tapi jangan kita tutup rapat, buka sikit biar ada apa nama tu, udara boleh keluar lah, boleh keluar sikit. Contoh lain lagi yang kita selalu jumpa dan kita selalu baca ialah pada surah Fil, kan, tarmihim bihijarah, tarmihim bihijaratim min sijil. Cuba. Dan contoh-contoh yang lain. Okey, baik, itu kita dah jelas tentang huruf. Kita dah jelas tentang huruf dan cara bacaan. Bagaimana pula kita nak mengenal pasti dari segi penulisan, adakah apa-apa yang membantu kita?
Dan cuba perhatikan apakah perbezaan, ada perbezaan tak antara kaedah penulisan idgham dengan ikhfa? Bukan sakta, sabdu. Sabdu bukan sakta. Ada sabdu ataupun syiddah pada huruf yang kedua. Tengok, apabila idgham, huruf yang kedua, iaitu mim yang kedua, dia ada sabdu atas dia. Okey, dia ada sabdu. Dan ini sebenarnya nak melambangkan bunyi idgham. Memang dalam resam Usmani kita, apabila idgham, dia akan begitu cara penulisan dia. Bagaimana cara dia? Kalau berlaku idgham, huruf pertama yang sukun, dia tidak ada apa-apa tanda. Manakala huruf yang kedua yang bertemu selepas huruf sukun itu, dia akan ada sabdu. Contohnya tengok pada kalimah walakum ma kasabtum. Tengok mim pertama tidak ada tanda, mim kedua ada sabdu. Begitu juga dengan fatusibakum minhum ma'arrah. Tengok dua-dua kan, kum minhum, kum tak ada tanda, minhum, min tu ada sabdu. Sama juga minhum ma'arrah. Maksud dia, apabila kita tengok keadaan sebegini, bila dia idgham ini maksudnya apa? Dia seolah-olah bila idgham ini, huruf yang pertama itu yang sukun itu dia tak ada pada bacaan. Seolah-olah kita baca macam mana? Kita baca walakum, terus pergi pada mim yang kedua yang bersabdu. Itu maksud idgham. Dan ini konsep yang sama bagi semua kaedah idgham yang lain. Huruf pertama itu hanya ada pada tulisan, kan? Nanti kita jumpa idgham yang lain. Lepas ni ada pembahagian idgham pada muka surat 17 tu, nanti kita akan tengok idgham ini kan. Contoh kita kata surah apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kan? Qad tabayyana ar-rusyd, surah Baqarah kan, la ikraha fid din. Qad tabayyana, qad tabayyana itu dia qaf dal bertemu dengan ta, tapi dal itu kita langsung tak bunyi, terus pergi pada ta, qad ta. Itu idgham. Nanti kita akan bincang pada muka surat 4. Cuma saya nak bagi tahu kaedah dia, nanti kita akan tengok penulisan dia sama macam kaedah penulisan pada idgham yang ini. Cuma idgham ini disebabkan dia huruf mim, maka dia ada dengung. Ada idgham yang tidak ada dengung. Idgham tak semestinya dengung, kena faham. Idgham ada yang dengung, ada yang tidak dengung. Sama juga apabila nun sakinah, betul kan? Mir rabbil alamin, min rabbil, tapi bertemu dengan ra, mirra, tak baca min. Ini cerita pada bulan lepas lah kan. Cuma kita nak faham bila idgham begitu kaedah dia. Okey, bila ikhfa memang dia dengung. Ikhfa memang didengung, dan penulisan ikhfa pun sama. Kalau kita tengok ikhfa pada nun sakinah pun sama kan, dia atas ikhfa nun ataupun mim itu dia tidak ada tanda apa-apa, dan pada huruf selepasnya dia tidak ada juga huruf yang bersabdu. Ingat lagi kan? Kau dah lupa dah ni, lama sangat berhenti ya. Aduh, ustaz lah ni, orang balik raya 3 hari 2 hari dah lah, cuti 5 hari kat balik kan. Betul tak? Macam mana kita kan? Dan kita ni, kita beli beras balik kampung orang rumah, jadi kita kena tegas. Bukan, itu namanya diplomasi. Okey. Oh, lama sangat tinggal dah tak ingat Allah. Nanti ada masa tengok belek-belek balik buku ni tengok. Okey, itu ikhfa dan idgham. Kita tengok walakum ma kasabtum dengan wama hum bimu'minin kan. Nampak perbezaan ni, betul kan? Perbezaan dia nampak kan? Satu idgham, kaedahnya bagaimana? Huruf pertama dia tidak ada, huruf pertama ataupun huruf yang sukun dia tidak ada apa-apa tanda. Huruf keduanya ada huruf yang bertanda sabdu, yang ada sabdu. Manakala bila ikhfa, huruf sukun tu tak ada tanda,
huruf yang kedua itu pun dia tidak ada sabdu. Okey. Kita balik kepada hukum ataupun hukum yang ketiga, muka surat 15. Okey. Manakala hukum yang ketiga pada pelajaran 3 mim sakinah ini dinamakan sebagai izhar syafawi. Okey. Dan apakah huruf izhar syafawi, tuan-tuan? Dia melibatkan apabila mim yang sukun bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Bagus Bilal ni. Kalau tidak ada orang jawab bertemu dengan alif, ta, tha, jim, ha, kha. Saya pun tak hafal macam tu. Bertemu dengan selain mim dan ba. Mudah aja tuan-tuan Maka dia jadi izhar. Okey. Dan namanya izhar syafawi. Dan tengok di bawah itu. Apakah keadaan dia? Keadaannya ialah apabila alif bertemu dengan mim alif pula. Apabila mim sukun bertemu dengan alif, ta, tha dan seterusnya, ataupun mim sakinah ini bertemu dengan huruf-huruf selain daripada mim dan ba, dan ianya dibaca dengan terang tanpa dengung. Okey. Contohnya di mana, tuan-tuan? Contohnya pada mana, tuan-tuan? Hari-hari tuan-tuan baca. Boleh tuan-tuan bagi saya tak? Hari-hari tuan-tuan baca. Hari-hari tuan-tuan baca bukan 17 kali, 17 kali lah. Tempat tu 17 kali. Kat mana, tuan-tuan? Kat mana, tuan-tuan? Alhamdulillah. Kan? Yang pertama, dulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta kan alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Dan kalau tuan-tuan buka resam Usmani, adakah tuan-tuan akan jumpa tanda? Ada tanda tak pada him tu? Kalau tengok pada siratal ladzina an'amta alaihim, kita akan nampak. Mula sekali kita akan nampak pada kan mula sekali tengok pada alhamdu kan, dia tu alhamdu. Mula-mula sekali kita akan nampak ada tanda ni, betul? Alhamdu, mesti ada tanda tu kan? Sama juga pada kalimah an'amta. Kita akan nampak ada tanda ni juga. Betul? Samalah pada kedua-dua kalimah yang di hujung itu akan jumpa alaihim. Kan, alaihim, kita akan nampak juga tanda ini. Dan tanda ini yang kita namakan sebagai tanda izhar. Tanda ini nama dia tanda izhar. Okey. Tanda ini ialah tanda sukun sebenarnya, tetapi dia tanda sukun yang memberi isyarat tempat itu dibaca dengan izhar. Samalah kalau dia melibatkan nun sakinah pun, tengok macam ni kan, an'amta, atas nun ni pun ada tanda kan. Yang ini izhar halqi, ini izhar syafawi. Okey. Dan samalah pada tempat-tempat mana-mana yang tuan-tuan akan jumpa pun, tuan-tuan akan perhatikan apabila dia melibatkan huruf-huruf selain daripada mim dan ba, kita akan nampak ada tanda izhar itu. Cuma kena hati-hati sikit. Ada hati-hati sikit pada beberapa huruf ataupun pada beberapa tempat. Okey. Apabila melibatkan huruf-huruf yang keluar daripada bibir ni ada berapa, tuan-tuan? Boleh buka, silakan. Ada 4. Apa dia, adik?
Yang pertama fa, yang kedua ba, mim, waw. Okey, baik, very good. Okey, jadi tadi kita dah sebut keempat-empat huruf ini bila dia bertemu dengan mim, hukumnya jadi idgham. Tadi mim sakinah bertemu dengan dia, huruf bibir ada 4. Yang pertama mim, bila mim jumpa dengan mim jadi idgham, betul. Kemudian ba, bila mim jumpa dengan ba jadi ikhfa. Bila fa dengan waw dia jadi izhar. Akan tetapi kedua-dua huruf ini sebab dia keluar daripada bibir, maka dia kena berhati-hati, terutamanya dalam bab kita mengizharkan mim itu, sebab dia mudah kita nak tergelincir, ataupun mim kita tu dia senang nak tak jadi sempurna. Jadi bila kita sebut, apabila melibatkan dia bertemu dengan fa dengan waw, dia kena beri sedikit perhatian. Contohnya pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau. Sebab kalau kita cempat, sebab dia dekat bibir juga, takut dia terjadi ikhfa. 'Alaihim walau. Nampak? Dia tak sempurna mim tu. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau. Sedangkan izhar ini dia kena tutup rapat. Kesempurnaan mim itu untuk izhar ni kena tutup rapat. Dan izhar ini juga, okey, bila kita sebut tentang izhar mim ini, memang dia tidak ada dengung. Okey, dia tidak ada dengung. Akan tetapi huruf mim ini dia ada sifat dengung dia sendiri. Dia ada sifat dengung, sama macam nun. Kan? Maksudnya begini, saya nak sebut begini. Kalau kita sebut alhamdulillah, bagi masa untuk dia bersempurna bunyi dia. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Okey, dia bukannya alhamdulillah, dia bagi masa. Alhamdulillah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau. Begitu. Faham maksud saya kan? Sama juga dengan an'amta 'alaihim, bukan an'amta 'alaihim. Ini dia keluar sikit lah. Ini kita sebut tentang sifat huruf mim tu. Tapi untuk kita mencapai kesempurnaan sebutan izhar ini, dia bunyi dia natural je. Tapi bunyi itu, sampai bunyi itu cukup lah. Jangan kita panjang-panjang pula. Jangan kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau. Seronok pula kan, macam tu kan. Dah accident dah. Okey, maka begitu apabila melibatkan nun, mim yang sukun apabila izhar. Dan ini pun sama juga, sebelum ni kita pernah sebut tentang nun yang izhar kan, pun sama juga kan. Nun yang izhar pun sama juga, dia bukannya an'amta, dia an'amta macam tu. Okey, sebab sifat huruf tu sendiri dia ada macam tu, dia ada sedikit panjang pada sebutan huruf itu bagi menyempurnakan bunyi huruf tersebut. Okey. Dan tadi tu kena hati-hatilah, terutamanya pada huruf fa dengan waw apabila melibatkan pada contoh pada mim bertemu dengan fa ialah pada hum fiha khalidun. Maka kena tutup rapat. Bukan takut kalau kita cepat sangat jadi hum fiha, dia terjadi ikhfa. Mim tu tak sempat nak menjadi mim. Cuba sikit boleh. Hum fiha khalidun.
Sama juga dengan alaihim waladdallin. Begitu dia baca Quran ni, dia apa, qiraah Quran ni dia bunyi tu dia mengalir. Dia bukannya bunyi macam apa, dudut macam machine gun. Diorang kadang baca macam tu sebab dia takut, dia kata izhar, jadi izhar kena jelas, terang, keras, bukan macam tu. Kita kena faham juga dari segi huruf-huruf ini pun ada sifat-sifat yang tersendiri. Okey, itu pelajaran 3. Apa lagi nak cerita tentang pelajaran 3? Tak nak masuk pelajaran 4 sebenarnya malam ni. Nanti masuk, nanti pening. Apa lagi nak cerita tentang pelajaran 3? Clear ke semua? Ada apa-apa soalan mungkin untuk pelajaran 4 malam ini? Okey, idgham, ikhfa dengan izhar. Okey, bolehlah kita masuk. Kalau tak ada soalan apa-apa, kita masuk pelajaran 4 sikitlah. Kita buat apa, pembukaan je lah. Ini kita berhenti on time. Tak apa, esok hari Isnin kita nak bekerja. Ini kita berhenti on time. Cuma kita tengok pada pembahagian idgham pada pelajaran 4. Okey tuan-tuan, pelajaran 3 clear. Mim sakinah semua clear. Mim sakinah, mim sukun, mim mati clear. Sekarang masuk kepada pelajaran yang keempat, iaitu pembahagian idgham. Okey. Jadi begini tuan-tuan, idgham ini selain daripada idgham yang kita sebut apabila melibatkan nun sakinah, kan, dengan apa nama tu, mim sakinah, dia ada satu lagi pembahagian lain. Kerana apa? Sebab idgham ini dia bukan hanya melibatkan huruf nun dan juga mim sahaja, bahkan dia melibatkan semua huruf. Sebab kita kata tadilah, idgham ini konsepnya bagaimana? Konsepnya ialah apabila ada keadaan huruf pertama sukun, huruf kedua kita tak baca huruf yang sukun ini. Cuma kebetulan, ataupun bukan kebetulan, cuma dalam bab nun sakinah ada keadaan sebegini yang dulu kita katakan. Contoh macam wa mal lam ya'lam, kan, mim nun bertemu dengan lam, wa mal lam, maka kita tak sebut nun tu. Inilah idgham. Okey, inilah idgham. Ini idgham yang berlaku pada huruf nun. Sebab itu idgham ini diletak dalam bab nun sakinah. Okey. Manakala tadi apabila mim bertemu mim, yang itu diletakkan dalam bab mim sakinah. Okey. Tapi konsep atau kaedah dia tetap sama. Dan ini yang kita nak bincang pada pelajaran 4, yang mana tambahan kepada idgham yang kita dah sebut sebelum ini, iaitu idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, yang apabila melibatkan huruf ataupun hukum ataupun huruf nun sakinah dan tanwin, juga idgham syafawi bagi huruf mim. Yang ini kita nak sebut ataupun sambung pembahagian idgham yang lain-lainnya. Okey, iaitu idgham yang ada, yang selain ni ada 3. Yang pertama dinamakan idgham mutamathilain. Okey, idgham mutamathilain. Yang kedua dinamakan sebagai idgham mutaqaribain. Yang ketiga dinamakan sebagai idgham mutajanisain. Okey. Jadi hari ini kita nak sesentuh yang pertama sahaja. Mudah ya tuan-tuan. Iaitu yang pertama dinamakan sebagai idgham mutamasilain. Mutamasilain. Okey, dia berkait. Okey. Bahkan kalau kita kata nun sakinah, nun bertemu nun,
itu pun idgham mutamasilain. Okey, maknanya nun cuma dalam pembahagian ataupun dalam bab nun, nama apabila nun bertemu dengan ya waw mim nun, dia jadi idgham ma'al gunnah. Tetapi khusus bagi nun bertemu dengan nun sahaja pada idgham ma'al gunnah itu pun namanya ataupun kategorinya dia boleh masuk dalam kategori idgham mutamathilain. Sama juga dengan tadi, idgham syafawi dia pun boleh masuk dalam bracket idgham mutamathilain. Cuma idgham mutamathilain ini yang specialnya yang dua yang kita sebut sebelum ini, apa dia? Yang kedua-dua yang sebelum ini melibatkan huruf nun dan mim, bacaannya dibaca dengan dengung. Manakala idgham mutamasilain yang melibatkan huruf-huruf lain tidak dibaca dengan dengung, tetapi tetap dibaca dengan satu huruf, kan? Mana dibaca, contoh pada kalimah waqad dakhalu. Waqad, dal bertemu dengan dal. Kita tak baca dua dal, kita tak baca waqad dakhalu, tak. Kita tak baca waqad dakhalu, tidak. Kita baca waqad dakhalu. Seolah-olah dal pertama tu tidak ada. Dan qalqalahnya tak adalah. Sebab kalau kita baca qalqalah, maknanya dia ada seolah-olah dua huruf. Okey? Itu preface lah untuk tajuk kita pembagian idgham ini. Nanti kita sambung pada kelas pengajian akan datang, boleh sebab tadi Bilal tadi dia, bila kita nak extend tadi dia dah alamak, baru je nak pergi beli burger lepas lepas isyak. Tak apa tuan-tuan, hari ni kita berhenti on time lah. Okey, nanti kita sambung pelajaran 4 ni pada bulan akan datang, mudah-mudahan insya-Allah pada tahun hadapan. Lama bunyi tu kan, tahun depan 1445 Hijri, mudah-mudahan insya-Allah dipanjangkan umur. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk pada kelemahan diri saya, mohon ampun dan maaf jika terdapat kesilapan, kesalahan, mungkin kata-kata yang kurang disenangi. Kalau ada kesilapan, mohon sama-sama betulkan saya. Yang baik pada Allah, yang lemah pada kelemahan diri saya, itu tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.